TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan juga sentiasa mencuci tangan. Baik, hari ini cukup istimewa bagi pelajar-pelajar yang mengambil subjek pembuatan perabot kerana cikgu yang akan ataupun bakal mengajar anda, beliau mempunyai pengalaman sebanyak 33 tahun. Masya Allah, sungguh lama. Dan saya pasti orang-orang Negeri Sembilan pun cukup berbangga dengan beliau kerana dia berasal dari Negeri Sembilan. Nak tahu siapakah cikgu ini yang mempunyai pengalaman sebegitu sangat lama ini? Ini dia. Kita tengok guru profilnya hari ini. Guru profil. Teguh berusaha untuk kecemerlangan. Itu moto bagi cikgu kita yang nama diberikan Cikgu Rahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah cikgu, 33 tahun cikgu. Dah boleh jadi guru besar. Selamat berpuasa Akmal. Selamat berpuasa cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan yang saya rasa pasti ramai orang kata pelajar-pelajar yang tingkatan 3 lah. Sebelum naiknya pada tingkatan 4 untuk mereka memilih subjek-subjek yang mereka akan menduduki SPM pada tahun yang akan datang nanti. Tapi cikgu, kita tahu sebelum ini formatnya adalah berbeza, iaitu KBSM. Yang mana di pagi pun nama lain juga kan subjek ini. Katanya apa? Membuat perabot. Tapi yang ini kita dah masuk KSSM. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sikit mengenai format baru yang bakal dibelajar oleh mereka ini cikgu. Okey, untuk KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah, pembuatan perabot adalah satu subjek yang telah di upgrade kan. Maksud dia daripada MPB dulu, lebih kepada based on modul menghasilkan produk. Tapi pada pembuatan perabot yang KSSM ini lebih kepada pelajar itu, murid itu boleh menghasilkan reka bentuk dan seterusnya menghasilkan perabot yang berkualiti. Itu perbezaan dia lah. Dia tak adalah perubahan yang cukup orang kata sangat banyak cikgu. Dulu modul disediakan. Baik. Murid mengikut modul. Untuk KSSM, kita galakkan murid mereka bentuk modul berdasarkan tema. Kreativiti daripada murid tu lah. Betul. Baik. Okey cikgu, sebelum kita nak tahu juga pandangan pelajar kan mengenai subjek ini, mungkin cikgu kita boleh ke sini dulu cikgu untuk kita melakukan protokol kesihatan di sini sebab kita tahu cikgu kita belum menang lagi kan. Jadi cikgu boleh ke sini cikgu. Jangan malu cikgu. Jangan risau, dia tak ada pintu kat situ. Kita kena jarak 1 meter. Kita kena jaga jarak 1 meter. Baik, cikgu boleh gunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk mencuci tangan cikgu. Kita guna hand sanitizer dulu. Alright, dan selepas itu diikuti dengan saya pula. Baik, kita cuci sehinggalah bersih supaya insya-Allah segala kuman-kuman ataupun bakteria ataupun COVID-19 ini kan akan terhapus. Amin. Okey, dan selepas itu untuk memberikan keselesaan kepada cikgu boleh menanggalkan pelitup muka dan meletakkan di tempat yang selamat sepertinya ziplock yang telah disediakan oleh kami di sini. Okey cikgu. Baik. Alright, saya pun ada ziplock. Jadi kita boleh tanggalkan dan letakkan di dalam ziplock ini supaya ianya selamat seperti yang saya katakan tadi dan bersih. Okey. Cikgu nampak muda cikgu bila buka pelitup muka je. Rambut dia putih. Okey. Baik, dan selepas itu insya-Allah harapnya semuanya akan berjalan lancar dan dalam keadaan yang selamat. Dan kita letak di tempat di atas meja inilah. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah kan macam cikgu cakap tadi pandangan guru sendiri atau pandangan cikgu sendiri mengenai subjek pembuatan perabot ini. Kita nak tahu juga apa pula pandangan pelajar di luar sana mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya suka topik ini kerana ia mencabar minda saya untuk menyengara alat dan mesin. Saya suka topik ini kerana ia dapat memberikan saya pengalaman yang baru yang mencabar untuk mempelajari tentang meset dan penyelenggaraan meset pada masa hadapan.
Saya suka topik ini kerana saya dapat memahami apa yang cikgu ajar saya dan boleh membantu untuk masa depan saya. Didik TV KPM. Ya, rata-ratanya semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini memuji cikgu inilah. Anak murid cikgu ke tu? Ya, semua anak murid saya tu. Patutlah. Okey cikgu, Baik. saya pasti cikgu pun dah bersedia kan untuk mengajar pelajar-pelajar ini mengenai subjek pembuatan perabot. Tapi kita berhenti rehat dulu cikgu. Baik. Selepas ini baru kita akan mulakan kelas kita dan nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgu yang akan mengajar anda hari ini dan kita nak tahu pula siapa sekolah pilihan hari ini. Nak tahu siapakah mereka? Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa khabar? Bolehlah on mic. Assalamualaikum, pelajar-pelajar semua. Halo. Waalaikumsalam. Okey. Alright, ini dia. Pelajar-pelajar daripada SMK Jelai Gemas Negeri Sembilan. Cikgu betul Betul. SMK Jelai Felda, Ya, Felda. Gemas Negeri Sembilan. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing. Kita bermula dengan yang pertama. Siapa? Hafiz kalau tak salah saya. Silakan Hafiz. Yang Hafiz. Hafiz. Yang paling ujung Hafiz. Ya, nama saya Muhammad Sudin Kamarudin. Tidur ke? Sekolah Pemandangan. Okey, baik. Alright. Selepas Hafiz, siapa tu? Kita ada Nurul Atika. Betul ke? Tidur ke? Apa cakap ni? Nurul Atika? Atika mana? Nurul Atika dengar? Nurul Atika dengar ke Nurul Atika? Oh. Dengar. Okey. Kau tak buka mic lah? Bergaduh pula kat situ. Okey. Okey, baiklah. Saya rasa untuk kita mempercepatkan cikgu lah. Saya kenalkan. Cikgu perkenalkan terus Okey, yang cikgu. pertama tu anak murid saya yang paling baik sekali. Mana? Cik Muhammad Hafiz. Baik. Okey, kemudian Nurul Atika. Baik. Kemudian ada Nur Syakir. Okey. Kemudian yang bawah ni ialah Khairul Fikri. Alright. Sebelah kanan ni. Kemudian yang tengah tu Aiman Zafri dan hujung tu Faradillah. Semuanya baik-baik belaka ni Amal. Dia Alhamdulillah. kalau sebut sekali dia terus pergi. Tak payah panggil 2-3 kali. Kalau sebut 2 kali? 2 kali dia patah balik. Jadi sebut sekali je. Okey, baik. Saya pasti orang pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia dan murid-murid di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan kelas kita bagi subjek pembuatan perabot. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, baik. Ini adalah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Di mana kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan penyelenggaraan alatan dan mesin amal. Baik. Jadi untuk topik ini dia adalah daripada modul 2. 2.2 Okey. dan dia pergi kepada modul pembelajaran 2.4 dan 2.5. Okey. Okey. Jadi penyelenggaraan alatan dan mesin ini penting untuk menghasilkan sesuatu kerja yang dilakukan dengan sempurna. Okey. Jadi kita hari ini nak bincangkan tujuan utama dia. Tapi secara umumnya tujuan utamanya kita kena tahu dulu. Sebab kita kena faham dan kita boleh mencadangkan. Dah faham tu kita boleh cadang. Apakah jenis alat dan mesin yang kita nak selenggara. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat secara umumnya tujuan penyelenggaraan adalah aktiviti. Kita nak jaga dia. Kita nak jaga, kita nak mengawal kemudahan yang ada, kelengkapan serta perkhidmatan persekitaran. Okey. Contohnya kalau kita nak menjaga harta kita. Amal ada kereta? Alhamdulillah. Ada Okey. cikgu. Macam mana kita nak jaga kita Amal? Sentiasa on time. So apabila dia punya servis ya, tukar minyak hitam, Ya, oil betul. filternya. Ya, betul. Itu kita nak menjaga kesempurnaan supaya dia dapat kita gunakan seperti kita beli awal dulu. Betul. Jadi kalau tidak diselenggara,
tidak dijaga, maka kenderaan itu tidak dapat kita gunakan sepenuhnya. Terima kasih Kamal. Okey, seterusnya kita lihat. Ni antara tujuan kita menyegara. Baik. Okey. Menyegara ni yang pertama menjimatkan kos. Kalau kita senggara, alat ataupun komponen yang kita gunakan akan sentiasa selamat, dapat digunakan dengan baik, dia tidak menyebabkan kos tu jadi tinggi. Dia sempurna, boleh digunakan. Kemudian bila selalu kita senggara, dia akan mengurangkan kerosakan. Maksud dia, pastikan sebelum guna tu keadaan dia baik, sebelum simpan tu keadaan dia baik, dan dia akan kita dapat gunakan selepas itu dengan mudah tanpa kerosakan. Kemudian dia akan meningkatkan kualiti produk. Ini base kepada alat tadi. Bila alatan tajam, keadaan mesin tu baik seperti asalnya, maka dia dapat melaksanakan pemotongan itu dengan lebih berkesan. Hasil potongan kemas dan tidak bergerigis biasanya. Kalau jadi kayu, dia kalau contoh kalau kita gunakan pahat yang tumpul, dia boleh jadi bergerigis ataupun tidak rata. Baik. Kemudian kita keempat, memelihara menjangkan hayat. Maksudnya bila kita guna, kita jaga, dia akan memanjangkan hayat setiap alatan dan mesin yang kita gunakan itu. Jadi yang kelima, kita akan memastikan alatan dan mesin fungsi dengan lancar dan selamat. Bila kita selenggara, bila kita menjaga, mengawal, dia akan sentiasa berada dalam keadaan berfungsi dengan baik, lancar dan selamat digunakan. Jadi kepada pengguna, dia akan menjamin keselamatan pengguna. Yang keenam, dan akhirnya dia akan mewujudkan suasana kerja yang mana dia kondusif. Itu maksud dia dapat, kalau mesin tu dalam keadaan baik, matanya dalam lancar, biasanya dia tidak akan berbunyi dengan kuat, bising. Kalau dia dalam keadaan tak sudah rosak atau perlu senggara, dia dalam keadaan bising dengan bearing yang bunyi, dengan potongannya kasar. Jadi semua akan mengganggu dan suasana kerja tu akan jadi porak-poranda. Jadi kita nakkan satu suasana kerja yang kondusif, hasil kerja yang baik, dan dia dapat menghasilkan mutu produk yang dikeluarkan dengan baik dan kemas. Baik. Okey. Jadi seterusnya Amal, kita lihat lagi. Tadi kita dah tahu yang berkaitan dengan tujuan tadi. Ada 7. Sekarang ni kita nak tahu, nak fokus. Maksudnya topiknya ialah kepada alat yang berada dalam bengkel pembuatan perabot. Okey. Fokusnya ialah dalam bengkel tu Amal, banyak mesin yang pegun. Pegun tu maksudnya mesin yang besar, yang tak boleh nak alih. Kemudian ada mesin mudah alih. Contoh mesin mudah alih macam jigsaw, macam mesin gerudi. Okey. Kemudian alat tangan, kita ada pahat. Pernah dengar pahat tak, Amal? Pernah dengar ya? Okey. Kemudian kita ada gandin. Jadi penggunaan itu kena betul, dan supaya penyelenggaraan ni untuk dapat mesin tu sentiasa berupaya melaksanakan kerja. Kerja dia maksud dia, kalau dia nak potong, dia boleh potong, kemas. Kalau dia nak buat lubang, pahat tu untuk buat lubang tanggang, kita guna pahat dan gandin, dia dapat melubang dengan kemas. Jadi tidak akan mengganggu kelancaran kerja kita. Kemudian penyelenggaraan yang betul dapat mewujudkan mesin yang berada dalam keadaan baik lah. Maksudnya sebelum kita guna, kita cek dulu satu-satu. Tengok apa yang ada. Kalau pada alat tangan, biasanya mata alat tu kita lihat sama ada dia tumpul, ataupun hulunya yang rosak, ataupun sudah bergoyang. Jadi kalau pahat dah bergoyang pun tak sesuai. Dia punya hulu dengan mata dah bergoyang, sebab dia akan mengganggu hasil kerja nanti. Bila ketuk dia ke tempat lain. Kemudian dia baik, efisien dan selamat untuk digunakan. Jadi pengguna tadi selamatlah. Murid guna selamat. Hasil kerja pun jadi cantik, kemas dan amat berkesan. Okey. Kemudian kita lihat pula seterusnya tentang jenis penyelenggaraan. Tadi kita dah tahu kita nak selenggara apa? Alat, mesin. Tapi kita ada jenis penyelenggaraan yang perlu kita lakukan. Okey. Contoh penyelenggaraan yang kita lakukan ialah seperti macam mana Amal sebut tadi. Apa dia, Amal? Maintenance. Maintenance tu ialah senggara mengikut program. Maksudnya kita ada manual kan? Bila
contoh dalam kenderaan kita nak tukar minyak perincik. Bila Ahmad? Setiap 5 ke 10 ribu. Ya, 5 ke 10 ribu kita akan tukar dan ada dicatat dalam buku manual untuk Servis. setiap servis. Itu yang kita tengok. Jadi untuk apa agak-agaknya Amal kalau kita guna? Jadi tujuannya kita nak memanjangkan Jangka hayat. Ya, betul. Memang bijak Amal. Dulu belajar di Saya subjek ni A cikgu. Alhamdulillah. Tahniah Amal. Ya. Okey. Jadi berdasarkan polisi penyelenggaraan yang baik, lepas tu tempoh hayat yang panjang, pemeriksaan berkala, maka alat itu akan dapat dicegah daripada berlakunya kerosakan. Okey. Kemudian yang kedua, ada satu lagi. Walaupun kita dah jaga, Amal, kita dah buat servis dan sebagainya, tapi dia masih juga rosak. Itu kita panggil dia, kita membaiki kerosakan. Contoh macam bearing tayar lah. Kita jaga tayar baru, tapi bearing dalam tu kita kena tukar. Sebab dia dah jangka hayatnya dah habis. Jadi kita kena tukar, dipanggil membaiki kerosakan. Itu dipanggil breakdown maintenance. Maksud dia memang kena ganti. Kalau tak ganti, tak boleh nak guna. Tu. Jadi kerja ini dilaksanakan berdasarkan kepada laporan. Contohnya kita tengok alat itu dah rosak atau dalam manual dah cukup dia punya masa tempoh dia. Okey, katalah 1000 running per minit, dia dah cukup. Jadi sebaik-baiknya sebelum dia melarat ke lain, kita tukar dengan yang alatan ataupun komponen yang baru. Kemudian kita temu juga pemeriksaan berkala ni pada contoh masa kita simpan, masa nak pergi simpan tu dia tak rosak. Tapi bila kita nak guna, dia rosak. Jadi itu juga kita akan dapat kesan daripada kerosakan itu waktu kita memeriksa berkala tadi. Kemudian dengan kata lain, kerja penyelenggaraan selepas berlaku kerosakan dilakukan bagi membaiki kerosakan, iaitu breakdown maintenance. Okey, jelas tak Amal ya? Jelas. Itu ada dua. Maksudnya penyelenggaraan mencegah kerosakan dan penyelenggaraan membaiki kerosakan. Okey, murid-murid yang dikasihi sekalian, ada masalah tak dari segi maintenance ni? Cikgu dah bagi dah. Ada soalan apa-apa boleh angkat tangan dan tanyakan faham kepada kan? cikgu. Okey, semua faham jelas ya tentang maintenance ni. Sebab anak murid saya ni dia lebih handal ya. Sebab dia tahu guna, tahu servis, tahu simpan, tahu pakai. Alhamdulillah. Sekarang ni okey. Baik, seterusnya kita akan melihat juga apakah yang kita nak jalankan kerja penyelenggaraan alat dan mesin tadi. Okey. Baik. Apakah penyelenggaraan yang kita nak buat selepas ini ialah kita kena pilih di mana alat yang kita nak senggara itu mestilah sesuai dengan kegunaan hariannya. Contohnya dalam kita menyenggara alat, kita kena pilih dulu. Tadi kita dah faham tentang apa yang kita buat untuk penyelenggaraan. Maksudnya kita ada yang pertama tadi kita ada contoh tadi saya ulang balik, menyenggara mencegah kerosakan, kita menyenggara membaiki kerosakan. Okey, dalam kita menyenggara alat mesin ni, dalam bengkel kita banyak pahat Amal. Pahat itu ada pahat pelubang, ada pahat tepi serong. Jadi itu ada fungsi dan kegunaannya berbeza-beza. Okey, jadi kadang-kadang pahat itu tidak disenggara, dia akan menyebabkan tumpul. Lepas itu kadang-kadang letak atas meja, tertolak tangan, jatuh, mata dia akan sumbing ataupun dia akan rosak, pecah dan sebagainya. Maka dia akan menyebabkan perlu disenggara mengikut waktu yang ditentukan. Okey, saya nak tanya Amal, bila agak-agak Amal kita nak senggara ni? Bila cikgu Bila Kalau cikgu tanya saya akan tanya kepada kawan-kawan saya lah. Bila agaknya? Okey. Jadi saya jawablah bagi pihak tu, dia nak senggara ni masa kita nak guna. Menyenggara tu masa nak guna tengok. Okey, kalau kita lihat mata pahat itu tumpul, kita terus kalau dia dah terlalu bulat mata, tak boleh nak lurus, kita kena canai dulu, kemudian kita asah, barulah kita guna. Itu proses pertama kita mengenal pasti. Kemudian kita lihat pada hulunya. Pahat ada hulu. So, biasanya hulu daripada plastik ataupun kayu. Kita lihat tu hulu plastik itu. Sama ada dia longgar ataupun kalau yang kayu biasanya dia pecah.
Kenapa boleh jadi macam tu, Amal? Sebab penggunaannya pahat mesti bersama dengan gandin. Ada murid-murid guna pahat dengan tukul. Itu tidak sesuai. Yang sesuai ialah pahat mesti diketuk dengan gandin. Biasanya ialah gandin kayu. Kalau gandin getah pun tak sesuai. Sebab dia akan menyebabkan lantunan yang boleh menyebabkan kekuatan tangan itu kadang-kadang terlebih. Kalau kayu dia padat, tetap, dan insya-Allah ulu pahat akan berada dalam keadaan baik dan tahan lama. Okey. Jadi dalam aspek kita menilai dan melihat macam mana kita nak membaik pulih ataupun menyenggara tadi, kita akan terdapat dua kaedah. Satu, mencanai. Agak-agaknya bila sebut canai ni, yang terbayang dekat Amal apa canai ni, Kak? Canai, cikgu Dia kalau tampil macam ni, roti canai lah, cikgu. Dia istilahnya ialah mencanai. Dalam mingkil kita mencanai. Dia sebenarnya lebih kepada meratakan mata pahat tadi menggunakan mesin untuk menghasilkan sudut potongan pada mata pahat tadi dengan betul. Biasa sudut mencanai kita ada 20 ke 25 darjah. Kita canai sudut. Maksudnya kalau dah sumbing tadi dah ada tidak rata, kalau asah terlebih pun kadang-kadang dia akan jadi bulat. Dia akan jadi bulat, maka kita kena buat semula dengan mencanai bagi dia rata untuk mendapatkan sudut yang sesuai, sudut yang betul. Sudut mencanai berapa tadi? Murid, 20 ke 25 darjah sudut. Okey. Setakat ni boleh tak? Faham tak mencanai? Jelas tak semua? Okey, apa dia mencanai? Meratakan. Okey, meratakan. Okey, baik. Meratakan mata pahat yang sumbing ataupun yang sudah tumpul. Okey, baik. Okey, jelas ya? Okey, tadi mencanai. Nanti cikgu akan putarkan satu video, video menunjukkan cara mencanai. Kemudian saya akan terangkan dulu apa dia mencanai, apa dia mengasah. Dua ni. Iaitu mengasah itu selepas canai dah rata, dia ada sudut mengasah. Okey. Dekat rumah ada pisau kan, Akmal? Ada, ya. Jadi kita selenggara tu kita dengan cara mengasah supaya pisau ada sudut mata dia tajam, dapat memotong sayur-sayuran, memotong ikan, daging dengan tajam mudah. Tajam. Orang sebut istilahnya tajam. Tajam, dan potongan bila tajam tu mudah buat kerja. Betul. Jadi kalau tajam tu kemas potongan dia. Kalau tak tajam dia akan menyebabkan potongan itu jadi tidak kemas. Jadi cara mengasah juga kita ada video, nanti kita akan lihat bagaimana video mengasah itu. Dan sudut mengasah itu ialah lebih besar daripada sudut mencanai. Dia ada mata dia. Sudut mengasah 25 ke 30 darjah. Okey. Sudut mencanai tadi berapa murid-murid? 20 ke 25. Kemudian sudut mengasah 25 ke 30. Sebab dia akan 25 ke 30. Okey, dia akan menyebabkan mata tu akan jadi lebih 30. tirus, tajam dan boleh digunakan dengan mudah, insya-Allah. Okey. Baik. Proses. Tadi kita dah tengok apa kerjanya, bagaimana nak buat, nak tentukan apakah sebabnya kena selenggara. Okey, sekarang ni kita tengok proses mencanai. Canai tadi ya. Okey. Mencanai ini adalah melakukan kerja pada tolakkan mata pahat itu pada satu roda mesin canai yang berpusing. Kemudian pada sudut dia 20 ke 25 dan akan meratakan bahagian itu. Okey. Bahagian yang mana tadi? Maksud bahagian mata yang dah sumbing ataupun tumpul. Okey. Kemudian bila kita dah dapat pada tekniknya itu, maksud dia 20 dan 25, maka apakah perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah dari segi apa tu? Biasanya Amal, SOP-nya apa ni? SOP dia, cikgu. Agak-agak kalau kita nak gunakan mesin ni, apa SOP ke? SOP dia yang ingat saya kita pakai yang macam tu, cikgu. Yang panggil apa tu, Amal? Agak-agak. Google. Alhamdulillah. Tahniah. Pelajar pintar Amal ni. Patut dia dapat A. Okey. Dapat guna Google dan
sebelum mencanai kena gunakan peralatan keselamatan Ya. dan kena tahu kaedah mencanai dengan betul. Okey, dalam video nanti saya akan tunjukkan macam mana kaedah mencanai dengan betul. Okey. Jadi seterusnya kita lihat tadi saya sebut kan, sumbing akibat terjatuh atau cuai ketika menggunakannya juga menyebabkan salah satu benda yang akan menyebabkan perlu penyenggaraan pada mata pahat. Okey. Kalau tumpul pun selalu guna tapi tak asah. Tumpul dia. Maka kena juga kalau dah tumpul tu dah tebal, maksud dia dah ada bulat, asah tu cara tak betul, dia akan jadi bulat, maka dia juga kena canai semula sebelum diasah. Okey. Baik. Seterusnya. Okey. Oh, ini dia. Ya, ini mesin canai dia. Okey. Jadi kita ada video cikgu Kita sekarang ada ni. video, cuba tengok pada videonya. Baik, Okey, ini baik. adalah video proses mencanai cikgu. Ya. Okey, kita tengok dulu video proses mencanai macam mana tu. Okey. Dalam proses mencanai, kita mula dengan mencelup mata pahat ke dalam minyak Okey. untuk mengelakkan mata pahat tadi panas bila dicanai. Kemudian onkan switch, letakkan mata pahat pada bahagian roda canai yang kasar dulu untuk meratakan bahagian yang sumbing ataupun bulat tadi supaya dia akan rata pada sudut berapa tadi? Sudut dia berapa? 20 ke 25. 20 ke 25. Okey, kita canai sehingga dia mencapai apa yang kita hendak, maksud dia rata dan bersudut 20 dan 25. Selepas itu kita pindah pula ke sana Amal kita pindah ke sana sebab kita nakkan dia licin. Tadi dah rata. Sekarang kita nak licinkan pula. Dia ada dua roda, satu kasar, satu licin. Jadi yang halus sikit tu kita nak licinkan supaya hasil bentuknya yang bersudut tadi, baik, permukaannya licin, rata dan kemas. Sebelum kita mengasah. Okey? Baik. Okey. Baik. Jadi selepas kita habis mencanai itu, kita bersihkan hasil canai tadi dengan menggunakan kain yang sesuai. Okey Amal. Kenapa kita nak sapu dengan minyak tu? Itu saya pun nak tanya juga cikgu. Kenapa cikgu? Kenapa kita nak sapu dan celupkan minyak tu setiap kali kita nak mencanai? Sebab apabila kita mencanai, mata alat itu akan jadi panas. Bila akan jadi panas, lama-kelamaan dia akan lembut dan terlalu panas nanti menyebabkan mata itu tidak mampu untuk bekerja seperti sedia kala. Jadi dia tak boleh terlalu panas. Bila seolah-olah terbakar. Sebab bila tekan pada roda canai tadi, dia akan menyebabkan mata itu menjadi panas. Jadi untuk menghilangkan panas, kita celup minyak untuk menyejukkan semasa mencanai. Dia pakai minyak apa tu cikgu kalau boleh saya tahu? Kalau biasanya minyak pelincir pun boleh. Minyak pelincir pun dah cukup lah. Okey. Ada lagi video cikgu? Okey. Alah, dah habis. Dah habis dah. Okey, baik. Murid-murid ada nak tanya tentang video tadi? Jelas tak? Okey, kaedah mencanai macam mana? Okey, yang pertama kita buat apa? Okey, okey. Kita melihat apa? Habis, kita melihat apa? Celupkan minyak. Okey, kita melihat celupkan minyak dulu. Kenapa? Mencelupkan minyak. Mencelupkan minyak sebab kita nak apa? Nak mengelakkan mata tadi jadi supaya panas. mata tidak panas. Bila kita canai. Okey. Lepas kita celup minyak, on kan apa? On switch. On tak on? On tak on. Tu. On switch. Switch mesin canai kita on. Okey. Selepas itu barulah kita letakkan tangan itu dalam keadaan betul pada sudutnya dan letakkan semula kan. Okey. Seterusnya apa? Daripada video tadi, apa yang boleh komen? Patut melicinkan. Okey, kita buat mula-mula kita letak di mana? Roda kasar, kemudian kita letakkan dalam roda yang licin. Licin dan halus. Kemudian kita dapat hasil kerjanya selepas itu dan selepas itu kita lapkan hasil kerja tu menggunakan kain yang bersih. Betul cikgu. Okey Okey, ada nak tanya lagi tak?
Jelas semua? Apa? Cikgu, diorang tanya, boleh tak kau nak rehat sekejap, cikgu? Okey, tak sebab dia kata masalah. sekarang ni waktu break. Okey, boleh. Tak tahulah betul ke tak diorang ni Ya, kan. okey. Okey, jadi kita berhenti rehat dulu. Kita akan sambung balik kita punya kelas lepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Okey, terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. #Hello. Assalamualaikum. Alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, Ya. kita boleh sambung cikgu kita punya pembelajaran kita, cikgu? Okey, baik. Tadi saya dah sebut Amal kita ada mencanai. Yap. Kemudian kita akan pergi mengasah. Baik. Mengasah tadi saya dah terang banyak tentang bagaimana nak mengasah dan kita di rumah pun ada pisau nak asah. Betul. Jadi cara mengasah yang betul tu akan menghasilkan hasil pisau yang tajam, kerja yang selesa dan potongan yang cantik. Betul. Okey, seterusnya kita lihat proses mengasah. Okey. Itu Akmal akan tanya balik, kenapa ada batu asah minyak? Kenapa tak pakai batu asah air? Itu dia kelebihan batu asah minyak ni adalah untuk mendapatkan hujung mata yang lebih tajam, kemudian akan dapat mencuci. Minyak tadi akan mencuci bahagian gerigis daripada pahat tadi. Okey. Kenapa tak gunakan air? Sebab bila kita simpan pahat tadi, kalau guna air, mata pahat akan karat. Bila dia karat, dia tidak akan tajam, tumpul. Sebab kita guna semasa. Bila nak guna baru kita asah ataupun kita canai, kita senggara. Bila kita simpan, kalau kita celup dengan air, maka mata pahat itu akan karat. Sebab kalau di rumah, kita tak boleh gunakan pisau pada batu asah minyak. Sebab kita nak kena gunakan air, sebab kita nak potong makanan. Jadi kita ada cara yang berbeza tapi kegunaan yang sama. Bahannya, kalau di bengkel kita lebih suggestkan ataupun kita gunakan batu asah minyak. Okey. Kemudian kalau di rumah, batu asah juga kita gunakan air. Okey. Baik. Kemudian di samping dia dapat melicinkan, dia juga dapat membuang gerigis. Maksud dia bila kita asah sebenarnya, Amal, dia akan ada gerigis yang halus yang akan keluar daripada pembentukan mata tadi. Jadi untuk itu, bila ada minyak, minyak akan memerangkap gerigis dan tidak melekat. Okey. Jadi seterusnya alat yang dipegang mestilah tadi saya sebut dia lebih besar sudutnya daripada sudut mencanai. Sudut canai tadi 20, 25. Dia ni lebih 5%, maksudnya dia kena ada 25 ke 30. Dia tinggi sikit. Tadi rendah. Lepas tu dia tinggi sikit sebab dia nak bentuk mata bawah tu untuk memotong kayu, membuang kayu dan menatal kayu nanti. Baik. Itu biasanya kalau pahat kita guna untuk membuat tanggam. Agak-agak tanggam tu apa? Kita ada video ke? Tanggam tak ada, tapi tanggam tu lah satu sambungan di mana kita menggunakan kayu yang sama atau kayu beza untuk kita buat lubang dan kita sambungkan kepada lubang itu. Jadi nak bina lubang tu kita gunakan pahat. Kita biasanya menggunakan pahat untuk membina lubang tanggam. Tapi kalau lubang bulatan kita gunakan mesin gerudi. Bukan gunakan pahat Okey. Selepas itu barulah bahagiannya rata. Jadi ada kaedahnya. Okey, lepas ni kita melihat video bagaimana mengasah mata pahat. Ini yang saya tunggu, cikgu. Ya. Okey. Baik. Kita ada alat-alat yang betul. Kita ada batu asah. Kemudian kita ada pahat yang telah dicanai tadi. Dan kena tahu kedudukan mata sebelum mengasah. Okey, sekarang ni kita tuangkan minyak yang seperti saya kata tadi di atas permukaan batu asah dan sudut asah tu mesti di bawah yang tadi canai, sudut canai tadi di bawah bukan atas. Kita nak asah daripada sudut canai tu di sebelah bawah. Baru kita mula mengasah sudut mata sudut mata tadi pada kedudukan 25 ke 30 darjah. Dia macam bentuk 8 cikgu dia buat. Sebab apa Amal agaknya kita buat macam tu? Kenapa cikgu? Ya, sebabnya kita tak nak satu saja permukaan batu asah tu lama-lama kat situ je yang lubang, yang tempat lain tak guna. Jadi kita gunakan keseluruhan muka tu dengan memusingkan. Lagi satu, bila kita pusingkan tegak, gerigis tu akan
melekat pada minyak tadi. Jadi dia tak ikut sama lah. Kalau kita gosok sekali pada tempat itu akan menyebabkan dia akan lubang. Okey, selepas kita dah yakin dia tajam, kita boleh lap dengan kain yang bersih dan kita dah boleh uji menggunakan pahat yang tadi pada tanggam yang kita nak bina. Maksud dia lubang tadi. Okey, jadi apa yang kita perlu ada di situ ialah batu asah dan minyak. Ya, minyak untuk letakkan atas batu asah. Kemudian kita ada alat iaitu mata pahat dan juga kita ada kain yang kita nak bersihkan mata pahat tadi selepas selesai mengasah. Okey, dalam kita mengasah tadi juga kita kena pastikan bahawa jangan terlalu kuat untuk menekan pada batu asah. Kalau terlalu kuat menyebabkan batu asah tadi juga akan rosak. Jadi kita kena jaga batu asah tu. Itu cara kita menyenggara batu asah itulah kita gunakan asah tadi dengan menggosok keseluruhan permukaan dalam bentuk es tadi. Jadi semua itu akan ada kesan dia. Bukan gosok satu kali. Maksudnya kita ada kesan es. Es tu ialah seperti yang ada dalam gambar ni, maka dia akan mengikut dan gerigis-gerigis akan tertinggal pada minyak tadi. Baik. Ini yang dipelajari oleh murid-murid lah, cikgu. Ya, ini penyelenggaraan yang perlu diketahui oleh murid-murid. Sebab murid-murid akan pakai pahat ni. Kalau dia guna pahat dalam keadaan tumpul, hasil kerjanya tidak berkualiti. Jadi dia kena biasanya sebelum buat lubang tanggam, kita galakkan untuk menyenggara masing-masing. Dan biasanya juga kita tak galakkan kawan dia tolong buat untuk dia. Sebab kita nak skill itu ada pada diri sendiri untuk bekalan dia. Bila dia keluar nanti dia dah tahu nak asah pahat tu macam mana. Jadi maknanya kalau macam Syakir nak bantu Aiman tak boleh lah. Dia bantu dari segi tunjuk tapi bukan membantu keseluruhannya. Dia boleh bantu terangkan macam mana nak buat. Okey. Ada langkah keselamatan juga tadi ya. Pegang, jangan cari yang betul. Pegang pada hulu. Tekan pada depan mata. Bukannya ambil tu, gosok. Dia ada kaedah perlahan. Selepas siap, angkat. Lepas tu bersihkan. Dan jangan campak pahat itu suka hati. Sebab bila tu yang berlaku. Bila campak, mungkin boleh jatuh. Menyebabkan pahat tu matanya sumbing atau sumpit. Dan perlu disenggara semula. Baik. Jelas ya? Okey. Jadi untuk seterusnya kita ada juga. Tadi kita dah tahu pahat perlu disenggara dengan mencanai, mengasah. Dan pahat juga boleh digunakan bersama dengan gandin, bukan dengan tukul. Sebab gandin kayu sesuai untuk mengetuk hulu pahat. Kalau tukul dia gunakan untuk mengetuk hulu pahat, kemungkinan hulu pahat akan pecah dan rosak. Jadi kita tak dapat menjaganya dengan sempurna, maka hayat patutnya boleh pakai lama hayatnya, baru setengah tahun ataupun setahun sudah rosak dan perlu kos untuk membeli semula. Okey tak Ahmad? Okey, mantap cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula. Ini pada orang yang minat DIY. Ya. Membuat kerja-kerja DIY di rumah. Bolehlah gunakan mesin gergaji jig ya. Kita ni panggil mesin ni mesin mudah alih. Tapi dekat bengkel banyak lagi mesin yang besar-besar. Di bengkel perabot. Dia ada mesin Tiniser. Tiniser ni ialah mesin ketam untuk mengetam permukaan kayu supaya dia dicin dan halus dan mengetam ketebalan. Jadi pada saiz tebal tu ialah 20 mm, kita nak dapatkan saiz tebal tu 15 mm, kita boleh ketam menggunakan mesin ketam penebal ataupun Tiniser tadi. Okey, itu satu contoh. Yang ini kita ambil contohnya adalah untuk memotong. Ya. Alat panggil mesin mudah alih. Tadi kita panggil alat tangan sebab kita tak gunakan mesin. Yang ini kita ada mesin sebab dia menggunakan bekalan elektrik. Aman ya? Betul. Okey. Kalau tak ada bekalan elektrik, maka dia tidak boleh berfungsi. Jadi ada juga gergaji yang menggunakan manual, gaji tangan. Tapi ada itu macam dululah cikgu. Ya. Yang sekarang ni kita kebanyakan memang gunakan mesin mudah alih ni. Ini yang paling popular dekat bengkel sebab dia nak membentuk. Betul. Kebanyakannya mesti menggunakan
mesin gergaji jig. Jig. Laju pun laju je tu. Laju ya, alhamdulillah. Sebab itukah kalau tak disegara tak laju dah. Akan jadi perlahan. okey. Sebab mata dia tu adalah mata motong yang memerlukan gerakan turun naik. Betul. Gerakan turun naik itu yang menyebabkan dia akan motong, dan bila dia tumpul maka kesan potongan juga akan hitam ataupun mata gaji itu patah, dan kesannya bila paksa juga motor yang menyambungkan putaran bersama mata gaji tadi akan mudah terbakar sebab dipaksa. okey. Cuba kita paksa. Dia paksa, kita kena paksa, kerja paksa, tapi tak mampu nak buat, paksa, maka akan berlakunya kerosakan pada bahagian lain. Bukan saja pada mata gaji, bahagian lain yang lebih besar, maksudnya motor yang mengawal kelajuan itu saja juga akan rosak. Okey, jadi mata ni kita nak gunakan untuk apa? Motong, lurus dan bentuk lengkung pada bahan produk. Bahan produk ni adalah contoh dia, mesti kaki komponen. Kaki komponen kita nak bentukkan supaya macam kaki kuda. Okey, kita nak botol lengkung tepi meja supaya muka meja tu nampak ada kreativiti. Itu semua banyak menggunakan mesin gergaji jig. Ya. Okey. Jadi kita nak tahu macam mana pula kita nak menyenggara mesin gergaji jig ni. Okey. Kita ada satu lagi paparan video tentang gergaji jig. Silakan. Awak boleh tengok. Mari kita tengok. Okey. Ini adalah gergaji jig yang kita nak selenggara. Masa bila nak selenggara ni agak? Bila dah tumpul cikgu? Belum. Sebenarnya Amal, kita tak selenggara bila rosak. Itu kita maintenance. Kemudian ini bila kita nak pakai. Bila kita nak pakai, kita check dulu. Yang pertama, tengok dia punya plug 3 pin. Rosak ke? Ataupun wirenya dah pecah ke? Ataupun ada yang dah tanggal pada point plug tadi. Kemudian kita lihat pada body yang itu bawah ya, bahagian bawah tu ialah body dia ataupun badannya. Jangan ada yang retak, pecah. Kadang-kadang ada yang senyap simpan Amal. Ada juga. Ada jatuh dia simpan belah-belah, rupa dah pecah, tak boleh pakai. Jadi siapa tu? Ada. Tapi kita di sekolah rasanya tak ada. Ada yang orang lain dia sendiri punya. Sekolah lain cikgu, sekolah lain. Okey. Kemudian kita lihat juga pada tangan tu, pemegang. Ada kalau ada minyak kita lap. Kemudian kita lihat pada mata tadi. Mata tu tadi kalau tumpul tadi kita tukar. Biasanya tumpul ataupun patah. Patah. Okey. Bila kita nak tukarkan mata tadi, kita akan ada gunakan alat yang sesuai. Okey. Gunakan pemutar skru yang sesuai untuk membuka bahagian melonggarkan nut pada mata tadi. Okey, selepas itu kita dah siap, dah tukar, kita ambil balik mesin tu dan kita susun supaya dia dapat disimpan dengan selamat di tempat asal. Bukan dah guna tinggal. Jadi kita selenggara ni semestinya menjaga dia daripada mula sampai dah selesai. Agaknya kerja akhir sekali sebelum kita simpan apa agaknya Aman? Akhir sekali sebelum kita simpan kita cek dulu. Okey, bagus Amal. Itu patut dapat A kelas ni Amal dalam pelajaran ni. Okay. Alhamdulillah. Kita kena pastikan semua alatan, wire, mata gaji dalam keadaan baik dan kita kena bersihkan. Betul. Kita bersihkan tempat kerja kita. Tempat kerja. Kemudian kita bersihkan alat itu. Biasanya kalau alat kita gunakan semburan angin untuk lebih bersih. Dan kalau masih tak mampu bersihkan, kita gunakan kain untuk mengelap bahagian-bahagian yang melekat habuk. Apa tujuan tadi? Nak jaga supaya mesin tadi kita dapat gunakan hayat dia lebih panjang. Jadi bila kita tak paksa dia, hayat mesin tu akan jadi lebih panjang. Cikgu, pelajar-pelajar ini semua dah menggunakan ke mesin jig ini? Gemar sangat guna mesin ni. Jadi boleh tak kalau saya nak tanya kepada mungkin wanita lah kan, sebab kita tahu kalau kerja-kerja pemotongan ni banyak dekat lelaki. Bila perempuan buat dia macam like orang kurang orang kata percayalah kan. Betul. Tapi macam waktu siapa Nur Farah Adila. Dia pernah guna tu. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman awak waktu kali pertama memakai mesin gergaji jig ni. Nur Farah Adila. Ceritakan pengalaman. Kali pertama. Farah? Kenapa dia senyum kat kita pula? Okey, Farah. Maaf.
Rasa macam takutlah juga. Okey. Lepas takut buat apa? Rasa tapi awak boleh overcome lah awak punya ketakutan tu, betul tak? Dapat guna dengan baik tak? Dapat guna dengan baik. Dia kena ikut SOP Boleh macam mana? Beranikan diri. Kena beranikan diri. Yakin dengan kaedah ya. Cara memegang dengan betul. Kawan-kawan lain ada tolong awak tak? Macam Hafiz, Syakir ke diorang tidak indahkan awak sebenarnya? Okey. Ada Farah? Setakat yang ada ni ada tak tolong? Adalah apa ni? Ada juga tolonglah. Diorang tolong tengok cikgu. Okey, baik. Itu biasa. Budak-budak lelaki cikgu. Kita orang biasa cikgu. Kan kita hanya melihat dan membiarkan. Okey, terima kasih Farah. Okey cikgu. Ya, baik. Okey, kita teruskan. Teruskan lagi. Sampai hati cikgu Okey. Hari ni kita ada sedikit latihan nak jawab ni. Yang pertama saya nak tanya dengan Amal. Ya, saya cikgu. Soalan apa tu cikgu? Soalan ni mudah je. Silakan. Soalan mudah je. Kalau kita nak jaga diri kita supaya kemas, kita kena buat apa, Amal? Kalau apa cikgu? Kalau kita nak jaga diri kita supaya sentiasa kemas, kita nak buat apa? Ya Allah, ni soalan senang tapi kenapa nervous kan? Kalau saya tengok kat sini, alah tak ada jawapan pula kat kertas ni. Tak apa, saya bagi jawapan, Amal. Sabrina. Kita bagi jawapan. Jadi sebab apa kita nak jaga, mengawal, kita nak sentiasa dalam keadaan kacak, selesa. Bila kita kawal, ya, cikgu. nampak Amal sentiasa kacak. Alhamdulillah. Bila kita kawal, kita jaga keadaan pakaian kita kemas. Ya. Itu yang dikatakan sebagai menyenggara. Walaupun badan kita ni bukan mesin, bukan alat, tapi kita kena senggara selalu. Dengan mencukur, dengan gunting rambut, semua kena senggara. Kuku pun kena gunting. Cuba kau biar lama. Dia akan mengganggu kita punya masalah yang lain. Cikgu tahu apa rahsia dia cikgu? Ya. Sebab ada orang jaga. Ya. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya soalan yang pertama. Okey. Siapa boleh jawab soalan pertama? Siapa dapat jawab dia dapat duit raya. Apakah kepentingan dia? Okey. Okey, apakah kepentingan yang boleh meningkatkan Maksud dia dapat meningkatkan kualiti produk. Apa dia? Penyelenggaraan tu cikgu. Penyelenggaraan tadi boleh meningkatkan kualiti produk. Aiman. Sudah. Dapat tak agak-agak? Aiman Zafri. Silakan. Aiman Zafri. Sekejap Kejap kenapa kenapa Nak tengok jawapan ni. Ada jawapan ke? Ada jawapan ke? Okey, soalan tadi adalah penyelenggaraan boleh meningkatkan kualiti produk. Ya? Kau boleh jawab pandang bawah, pandang depan. Ya? Apabila penyelenggaraan dilakukan betul. pada alatan dan mesin, okey. maka mata alatan dan mesin sentiasa tajam dan serta selamat digunakan. Okey. Akan dapat menghasilkan potongan kemas pada bahan produk. Cikgu. Ya. Jawapan yang diberikan tu macam sama je kat sini. Tu hampir sama tapi sebenarnya dia lain. Dia lain. Aiman Zafri. Okey. Aduh, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Okey. Dia salin nota. Okey. Okey, seterusnya saya nak tengok juga tentang apa dia. Ada dua kelebihan, dua jenis penyelenggaraan tadi. Ada dua jenis penyelenggaraan. Apa dia jawabnya? Hafiz. Saya panggil dia punya nama glamour Hafiz. Hafizuddin, nama glamour dia Hafiz. Okey. Apa jawapan untuk dua penyelenggaraan tu? Ya? Yang pertama apa, Hafiz? Yang pertama penyelenggaraan mencegah kerosakan. Ya, betul. Hafiz, pandang bawah ada apa Hafiz? Okey, yang kedua Hafiz. Jawapan. Dia mesti bagi tahu. Okey, yang kedua Hafiz. Membaiki kerosakan. Okey, membaiki kerosakan. Sodok kan ada jawapan. Okey, itu ialah tentang jenis-jenis
penyelenggaraan. Maksud dia kita kena sangga sebelum mengawal dan juga kita membaik pulih. Ya. Okey. Yang akhir ni saya nak tanya yang belum Perempuan lah cikgu. Kita tanya lagi seorang tu cikgu. Saya nak tanya Atika lah. Mana Atika? Atika jangan mana? Atika jangan lari Atika. Atika mana dia? Okey, Atika. No. Apakah langkah kerja yang pertama kita nak mengasah tadi Atika? Apa kerja pertama? Atika? Langkah kerja pertama tadi apa tu? Ini tak ada dalam soal, tak ada dalam ni. Memilih serta mengenal pasti. Memilih Milih apa? Biasanya kita milih apa? serta mengenal pasti pahat yang perlu disengkari. Betul. Jadi kita kena pilih. Takkan kita terus ambil mana-mana pahat untuk diasah. Kena pilih yang rosak ataupun yang sumbing, yang tumpul, barulah kita canai dan kita asah. Okey. Yang kedua. Khairul Fikri apa dia? Khairul Fikri. Mana? Khairul Fikri bin Zulhairi. Mana Khairul Fikri? Mana? B. Tak ada. Khairul Fikri mana? Ada ABCD ke kat sini? Yang rosak atau Okey, mana Khairul? Khairul mana? Khairul tak nampak dia tadi. Okey. Mana Khairul? Canai 2325. Oh, awak macam membaca jawapan Okey, apa ulang semula Khairul? Yang rosak mencanai mata pahat yang rosak atau tumpul pada sudut canai 20 hingga 25. Itu kerja kita kerja menyegara mata pahat Yang pertama tadi pilih pasti untuk yang mana perlu disenggara. Kemudian yang kedua kita lakukan kerja mencanai dan mengasah Okey, yang akhir sekali sebelum tu sudut apa tadi sudutnya? Saya boleh bagi jawapannya. Okey. Sudut yang tu apa? Mencanai. Kita tanya siapa lagi yang belum cikgu? Yang mana? Syakir. Oh ya, Syakir. Syakir. Akhirnya yang apa dia? Syakir, ni Langkah-langkah jawapan penyelenggaraan. tutup mata pun dah boleh dah Syakir. Apa Syakir? Tutup mata je. On mic. Awak punya mic. Okey, on mic. Mengasah mata pahat tersebut pada sudut 25 hingga 20. Okey, tadi dah pilih canai dan asah pada sudut 25 ke 30 darjah. Baik. Okey, ada satu soalan akhir yang pada Farah ni saya nak tanya ni Farah. Ini cepu mas ni. This one I like. Silakan. Okey, soalan yang apakah tujuan penyelenggaraan ni Farah? Saya nak tanya satu je. Apa yang tujuan penyelenggaraan ni? Apa dia tujuan dia tadi? Yang pertama saya dah sebut tadi, yang mula-mula tadi. Apa dia Farah? Jawab Farah. Menjimatkan kos. Okey, dapat menjimatkan kos. Nombor satu punya point Okey, dia dapat menjimat kos sebab apa? Sebab bila kita kawal, kita senggara, dia akan berada dalam keadaan baik dan jangka hayatnya akan lebih lama. Okey, dan seterusnya kita melihat juga untuk hari ini. Okey cikgu, buat rumusan cikgu. Ni rumusannya. Rumusan. Okey, secara ringkas cikgu, silakan. Okey, rumusannya ialah sebelum kita tak faham tentang penyelenggaraan. Tapi bila kita dah tahu apa itu penyelenggaraan, rupanya kita kena faham dulu kepentingan penyelenggaraan pada alat dan mesin. Pentingnya. Di mana bila dah tahu, barulah kita kenal pasti apa yang kita nak senggara. Dan serta kaedahnya tadi. Tunjuk caranya bagaimana, disiplinnya macam mana, sudutnya macam mana, dan SOP yang perlu dipatuhi macam mana. Okey. Dan akhirnya kita akan melaksanakan kerja-kerja menyenggara alat tantangan, pahat dan mesin gergaji dengan kaedah yang betul, sempurna dan selamat digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Okey, terima kasih Cikgu Rahim di atas orang kata ilmu tersebut dan juga pengenalan bagi subjek pembuatan perabot yang kita format baru di dalam KSSM Cikgu Jadi kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Jelai Felda, Gemas Negeri 9. All the best guys. InsyaAllah bila tibanya hari SPM nanti semuanya dapat menjawab dengan tenang dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu, kita jumpa nanti dekat Negeri 9 apabila kita dah boleh merentas negeri cikgu. Datang Negeri 9, kita akan ada itik salai. InsyaAllah. Sedapnya. Jadi dengan itu, saya bersiap sedia untuk pergi ke Negeri 9. InsyaAllah. Baik, kepada anda semua kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM
Assalamualaikum. Saya Nordati binti Ramli, ibu kepada Muhammad Faiz Haikal bin Muhammad Zain Nizam. Harapan saya untuk anak saya pada SPM tahun ini adalah supaya dia mendapat kejayaan yang cemerlang dan berjaya dalam hidup. Terima kasih. Saya Puan Asma binti Awang, ibu kepada Nur Amira Akilah binti Ramli. Harapan saya untuk anak saya pada SPM tahun ini adalah beroleh kejayaan cemerlang dengan mendapat sekurang-kurangnya 5A. InsyaAllah berjaya di dunia dan di akhirat. Love you.